Assalamualaikum, selamat datang ke channel aku. Nama aku Wan. Terima kasih kepada yang dah subscribe channel aku. Dan terima kasih sangat-sangat kepada hampa yang terus support aku. Okey, kepada yang baru jumpa channel aku ataupun jumpa video aku lah dekat hampa punya tu, YouTube punya channel tu. Nanti bila hampa dah tengok video aku sampai habis, jangan lupa lah tekan subscribe, tekan tombol loceng sekali. Tu tanda hampa support aku. Okey, macam biasa sebelum kita mulakan cerita, kita layan intro dulu. Okay, sebelum tu aku nak cakap lah, aku minta maaf dekat hampa sebab aku dah lama tak buat video. Bukan tak upload, ada video cuma tak ada masa nak edit tau. Badan penat duk kerja kan, balik baca kadang-kadang tidur terbongkang tu Okay, video ni sambungan hari tu lah, yang selepas kedai mak disihir orang. Kalau hampa dah ingat cerita video sebelum ni, yang kedai mak kena sihir orang, yang hantu raya kangkang duduk depan kedai tu. Selepas je kejadian tu, kan mak pindah kerja, pergi kerja satu kedai makan dekat depan flat yang aku duduk. Kan aku cerita kat hampa kan, aku duduk kat flat tu kan, flat tu. Jadi kami duduk kat situ, aku pun bersekolah dekat situ. Kami berhijrah ke kampung tahun 98 ke 97 macam tu. Time ekonomi Malaysia jatuh lah. Memang ekonomi jatuh teruk time tu. Okey, kejadian tu pun terus bermula lah. Memang berjangkit kan. Maksud aku berjangkit macam mana, orang pun semakin tak puas hati. Jadi abah dengan mak pun bincang, buat kata putih balik kampung dulu. Sebab time tu pun dah ekonomi jatuh teruk kan. Abah pun job semakin kurang time tu. Sebab yalah hampa pun tahu job kurang, ekonomi pun teruk, macam mana hampa nak dapat duit kan. Jadi abah kata kita balik kampung dulu, ada rezeki kita malin, abah kata tu. Jadi kejadian ni dia berkait dengan yang video pemula selalu yang aku buat mula-mula sekali video tu. Okey, video tu aku cerita sini balik lah. Sebab video tu banyak gangguan. Video tu aku cakap siap, tak ada edit apa-apa, aku terus upload je. Jadi nak disingkatkan cerita, selepas je kami sampai di kampung, disebabkan rumah dekat tanah abah tu dah jual, tanah abah pun tak ada. Sampai je dekat depan tanah abah tu, abah ternampak satu rumah yang aku cakap aku duduk tu kan. Asal tu rumah Tok Lang aku lah. Abah cakap, tak apalah, jom kita duduk depan rumah Tok Lang tu. Kalau Tok Lang ada, kita tumpang ada dulu kan, macam tu kan. Abah cakap sembang ngamuk lah. Jadi kami sampai je depan rumah Tok Lang tu, bagi salam apa, semua tak ada jawab. Aku pun jalan nak terkencing. Aku dah tahu kan situasi rumah tu macam mana, bilik ayam kat mana apa kan. Aku pun berlari-lari sampai nak pergi ke bilik ayam tu. Aku terdengar suara macam Tok Lang kecil. Okey, Tok Lang perempuan, aku panggil Tok Lang kecil. Dia kecil je. Tok Lang besar tu kira Tok Lang lelaki lah. Jadi aku terdengar, Wan, nak pergi mana tu? Dia dekat aku tu kan, suara Tok Lang kecil kan, kira Tok perempuan lah. Aku terdengar je, Tok Lang nak pergi kencing, aku cakap tu kan. Aku pun berlari pergi belakang tu, kat bilik ayam tu, sampai situ aku kencing pun. Tapi yang awal tu aku dah terasa pelik. Sebab apa? Bilik ayam kering. Bukan kering tak ada ayam, maksud aku lantai kering. Lepas tu dengan kain basahan. Kalau orang dulu sukalah pakai kain basahan, tutup badan kan, bergantung kat situ. Tapi kain tu memang kering lah kan. Bila aku dah nampak itu, aku terasa pelik lah. Sebab aku ternampak ada daun kering dalam tu, tak disapu pun kan, berselerak kan. Bila aku dah siap aku kencing apa, aku basuh apa, aku pergi depan balik. Bila dah nak sampai ke depan tu, aku ternampak macam kelibat orang lalu dekat bawah rumah kan. Dekat bawah rumah tu, sebelah dapur, sebelah tu ada lesung kayu untuk orang tumbuk kopi tu, dekat situ. Okey, bila dah nampak situ, aku ternampak macam kelibat orang. Aku cakap, Tok Lang. Bila aku dah sebut itu, tu hilang kan. Mana Tok Lang pula? Bukan Tok Lang kan tadi. Bila aku dah nampak itu, malah layan, aku pergi ke depan. Aku pergi nampak mak kan. Aku cakap, mak, Tok Lang di belakang. Mak dengan abah pun pusing kata aku, tengok aku kan. Aku tengok tapi dengan gaya budak-budak kan. Tengok. Lepas tu mak cakap, pandang kat abah, apa pandang mak. Lepas tu mak pun tengok aku balik. Mak cakap kat aku, Wan, rumah tak ada orang, Tok Lang pindah dah. Lepas tu aku cakap dekat mak, tadi Wan baru cakap dengan Tok Lang, kata Wan nak pergi kencing. Sebab Tok Lang tegur tanya nak pergi mana. Bila mak dengar macam tu, abah pun bawa kami lah. Sebab time tu
abang aku dia pergi ke rumah Syukri. Kalau hampa ada ingat aku dah cerita kan, Syukri tu daripada zaman rumah abah ada lagi. Mereka dah berkawan lah. Jadi abah ambil aku dengan adik aku, bawa mak sekali pergi ke Pekan. Sebab abah nak pergi ke rumah Tok Lang. Tok Lang pindah pergi ke Pekan. Bila dah sampai ke rumah Tok Lang abang aku dengan Syukri pun sampai. Bila sampai situ, abah pun tanyalah kat Tok Lang kan, Pak Lang bila pindah sini? Selepas hampa keluar daripada kampung ni aku pindah ke sini lah. Dia tanya, habis rumah tu tak ada siapa duduk lah. Siapa nak duduk? Bukan orang duduk. Aku balik kemas-kemas lagu tu lah rumah lah tu. Cara Tok Lang aku cakap kan, dia muka garang, aku takut daripada dia. Tapi dia dah meninggal lah. Ini adalah aku cakap siap-siap, dia meninggal lah. Itu je lah, aku bukan nak aibkan dia. Tok Lang aku ni, dia pun sibuk lah. Kita menyembang pasal dia. Tok Lang aku ni, daripada kecil sampai dia meninggal, memang aku takut lah. Aku cakap aku memang takut. Dia garang lah. Aku cakap siap-siap, dia memang garang. Tapi dia garang-garang dia penyayang tau. Dia sayang semua cucu-cucu dia. Itu yang aku sayang dia. Tapi itulah orang cakap kan, orang yang disayangi ni, disayangi Allah lebih. Tok Lang, tahu tadi yang pergi sana tadi, Tok Lang kecil ada sana. Lepas tu Tok Lang besar tengok aku. Budak ni lah. Dia cakap gitu awak Tok Lang. Dia cakap, Tok Lang kecil ada kat rumah situ buat apa? Basuh pinggan ke? Lepas tu Tok Lang pun bagi tahu kat aku, Wan, Tok Lang besar nak cakap ni, Tok Lang kecil meninggal dah 6 tahun dah. Lepas tu aku cakap kat Tok Lang tipu kan bah. Budak-budak kan macam tu. Alah umur berapa dalam 10-9 tahun macam tu pula. Akai budak-budak lagi kan. Lepas tu Tok Lang cakap tak apalah, pergi main kat luar tu. Bawa adik pergi main. Ni ambil duit. Tok Lang ku walaupun garang dia bagi, tapi dia ikut. Dia bagi. Time tu dulu kalau dapat 5 kupang pecah kepala lah. Memang mahal kan duit tu dulu. 5 kupang boleh beli sekelat popok 2 bungkus. Lah ni mana dapat dah 5 kupang dapat kot sekelat satu. Nak disingkatkan cerita, selepas je aku bawa adik aku ke kedai, selepas je beli barang-barang apa, abah pun dah dapat kunci rumah. Jadi kami pun pergi ke rumah tu balik. Bila dah sampai kat rumah tu, abang aku pun ada, Syukri pun ada. Lepas tu dalam masa sama, Man Kucin, abang aku panggil dia Man Kucin, aku pun tak tahu siapa. Bila dah sampai kat situ, kami pun sembang-sembang. Abah pun minta tolong lah kat Syukri, kawan abang aku lah, Syukri dengan Man, tolong kemas rumah lah, sapu-sapu yang patut kan. Tengah ada sapu-sapu apa, masuklah dalam rumah. Bulan pertama alhamdulillah tak ada apalah, selamat duduk situ apa. Abang aku time tu pun dah dapat kerja. Dia time tu dia tak mau kerja, tak mau sekolah. Time tu dia kata dia dah malas sebab iyalah hampa pun tahu time tu kan ekonomi Malaysia jatuh. Jadi kewangan semakin merosot kan. Hampa pun tahu sebelum tu pun family kami pun ada yang kena buat orang kan. Jadi abang aku time tu dapat kerja korek pasiak pakai backhoe tu dekat Sungai Mahang tau. Abang aku dapat kerja situ sebab dia kerja dengan Syukri kat situ. Time tu abah pun dapat kerja sambilan, iaitu kerja part time dekat kedai perabot. Mak pun time tu dah start buat berniaga kecil-kecilan lah. Macam aku cakap itu, dia buat berniaga kuih muih dengan kawan mak kan. Sambil-sambil tu kan mak buat penjit pakaian. Satu hari tu 15 puasa. Saya ingat aku 15 puasa, 16 puasa macam tu. Kejadian pun bermula kembali. Di mana time tu petang, aku dengan adik aku duduk kat beranda depan. Beranda depan tu dia bertingkat. Beranda pertama dia ada tangga kecil lah. Anak tangga 3 gitu kan. 3 anak tangga tu turun bawah dah. Okey. Daripada anak tangga tu naik beranda pertama. Ni beranda pertama. Okey, ni beranda pertama, ni tangga lah. Ni beranda pertama. Ni ada 1-2 anak tangga. Naik beranda kedua. Bila naik beranda kedua, naik sini lagi 4 anak tangga, baru masuk ruang dapur, ruang tengah. Okey, aku duduk beranda yang pertama tu dengan adikku petang. Sebab dah nak tunggu maghrib kan. Dia memang nak dengar azan lah gitu kan. Bila tengah duduk dengan adikku pun, kami duduk main lah, main kat tepuk. Kalau hampa ada ingat lah ni, tak tahulah ada budak duduk main kat kan. Main kat tepuk, duduk tepuk dengan adik aku tu. Dia duduk menang, aku asyik kalah, aku tak kerti tepuk kan. Asyik kalah, dia main-main.
terdengar ada orang salam. Adik aku terdengar. Adik aku kali. Adik aku jawab salam. Lepas tu aku cakap jawab salam siapa? Ada orang salam. Bila aku terdengar tu je, aku pun bawa adik aku masuk dalam kat tepuk tu tinggal tu lah. Lepas tu masuk dalam, aku kunci pintu pergi ke dapur. Mok, aku cakap mok ada orang salam. Tapi adik pun jawab tak ada orang. Lepas tu bila dah dengar macam tu kan, mak cakap surah duduk sini. Nak azan dah. Mak pun buka radio bagi kuat. Mak pun cari sedan kedah kan. Bagi kuat. Tak payah duduk kat luar kan. Tak payah dengar azan dah kan. Sebab kalau memanglah kalau duduk kat luar tu pun boleh dengar azan kalau orang lawang azan. Sebab masjid ada tengah pekan tu lah. Bila selesai je kami berbuka puasa apa, terbau satu bau yang sangat wangi. Memang tak pernah bau lah benda gitu kan. Jadi bila dah bau tu, aku pula jenis budak-budak aku memang mulut jenis tak kerti, tak ada lesen orang cakap kan. Tak makan saman punya. Aku terus tegur cakap, mak wanginya benda apa? Mak aku terus kutip mulut aku kan. Apa? Cubit cubit mulut aku. Mulut dia ni lah. Mak aku cakap gitu kan. Aku pegang mulut aku nak duduk senuk-senuk teriak kan. Sakit kan. Lepas tu mak cakap sudah bawa adik hampir ke depan. Main kat depan. Tengah mak dia kemas-kemas tu, aku duduk main kat depan. Main kat tepuk lagi. Kat tepuk kat luar tu dah ada. Main kat tepuk boleh. Ni aku punya. Aku ambil lagi kan. Main kat depan pula. Main kat tepuk tu pun. Lepas tu adalah drawing block sambil-sambil lukis. Yalah budak-budak lukis terang kan. Sebab mak aku pun pesan jangan tontiang kat dinding kan. Conteng lah tontiang pun sakit tak faham lah kan. Conteng dinding ataupun conteng rata-rata. Conteng atas je lah. Sebab mak dia jenis memang garang lah. Mak garang dan tegas itu aku boleh cakap. Kalau singa tengok dia memang singa respect lah dengan dia. Berapa garang. Hampa fikir sendiri lah. Jadi tengah kami duk main tu, main, aku terdengar macam bunyi pasiak Prus atau umbung. Bumbung rumah dulu hampa tak lah bumbung zen kan. Macam lah ni asbestos ada. Apa satu ke apa yang sambung macam bumbung rumah Cina punya tu kan. Jadi rumah zen lah. Hampa tak bunyi teras. Jadi ruang yang aku main tu, ni ruang pertama. Daripada beranda kedua ni ruang pertama kan. Ruang pertama tu kan ada TV apa kan. Aku main ruang kedua ni. Ruang kedua ni dia ada satu TV juga. TV tu TV kecil lah. Buat habuan abang aku main game. Dulu game pakai kaset tu. Lah tak ada game kaset tu. Game Boy apa yang jenis kaset tu. Nintendo. Jenis kaset cucuk tu. Main tu. Aku malas nak main tu. Aku duk main dengan adik aku. Duk main lukis kami apa. Dengar tu lah. Jadi dinding sebelah sini hak menghadap keluar tu rendah je. Kalau dewasa tu kepala parah ya. Dengan dinding dia baru nampak ruang sikit. Rumah dulu adalah lubang angin tu. Lubang angin tu. Lepas tu baru bumbung. Dia bukan bumbung straight lah. Dia bumbung sengit tu kan. Macam bumbung lidah tu kan. Jadi aku dengan adik aku panjat atas sofa kat situ. Naik atas penyandang sofa tu kan. Dia biasalah kayu kan. Panjat atas penyandang tu. Kami tengok sebelah luar. Bila kami tengok sebelah luar, pegang mata dekat situ. Mata dari luar tengok kami. Terkejut. Aku terkejut. Lari ke dapur. Adik aku lari sampai ke dapur kan. Kami cakap, Mok ada mata kat dinding. Bila cakap gitu, Mok dengan kalang kabut main ke depan. Dekat mana? Mok cakap situ. Lepas tu cakap tu kat dinding. Adik aku tunjuk tu. Bila dah tunjuk situ kan, bukan mata dah time tu. Kantin apa benda tu masuk ke celah-celah tu kan. Lepas tu Mok cakap, korang ajak. Mok maki pun benda tu keluar. Mok, siapa kantin boleh masuk dalam rumah? Tu Mok cakap, tu bukan kantin, tu lah rambut macam nak. Punya kasak baru aku nampak. Baru aku tahu kasaknya rambut dia. Kalau hampa nampak, kalau hampa tahu hiasan, kalau rumah perempuan, orang selalu ada buat decoration. Ada kayu-kayu, ada bolang pasu, kayu benda kan. Hampa perasan tak? Setengah-setengah rumah orang ada lah. Tak tahu rumah hampa apa ada apa. Kayu tu dia kecil sikit. Macam tu kasak dia rambut dia. Jadi selepas kejadian tu semakin jadi.
Awal tu aku tanya dekat mak, bulan-bulan puasa orang-orang cakap tak ada hantu, setan kena tangkap, kena rantai. Jadi mak aku pun ambil kami duduk kat sebelah dia. Lepas tu mak pun peluk kami kan. Mak walaupun garang, aku takut dia pun duduk dekat mak kan. Kasih mak tu kan, bila dia peluk kan, rasa kasih sayang mak bapak kita akan terasa saat dia pegang kita. Jadi mak pun peluk kami. Mak cakap, setan dengan hantu ni kena tangkap. Yang tak kena ikat ni dua kan adik, iaitu orang yang berperangai setan dan jin. Mak cakap gitu kan. Time tu kan aku cakap apa, mak sakit kan. Jadi selepas je mak cakap, mak tolak kami, sudah pergi sana, pergi main. Mak pun sambung kerja dia balik menjahit. Dia menjahit, kami pun pergi dah tempek lagi tengok mak dia menjahit pun. Lepas tu cakap, mak ajak awan jahit, awan nak jahit seluar sendiri pun nak buat. Alhamdulillah, berkat daripada tunjuk ajak mak aku pandai menjahit. Taklah buat jahit baju apa macam orang buat baju kan. Untuk seluar baju terkoyak ni insya-Allah aku boleh jahit lah kan, untuk sendiri punya. Jadi kami tengok-tengok dekat kaca-kaca mak kan, lari balik, pergi main balik. Bila dah main, selang tak berapa lama, abah aku balik, abah bagi salam kan balik. Lepas tu abah lah bawa balik makan kan. Lepas tu abah tanyalah, siapa tadi duk ingat-ingat sampai keluar duk nak sampai sana. Lepas tu mak tersengang. Masa duk ambil makanan dekat abah tu tersengang. Ingat apa bendanya? Entahlah ni, budak 2 ekor ni sorok sampai ke sana. Lepas tu mak pun cakap, mana ada mereka duk main kat sini, senyap dengan aku kat sini. Mak cakap gitu kan. Lepas tu abah terdiam, tak apalah, saya bagi aku mandi tak. Abah cakap gitu kat mak kan. Selepas dia mandi, mak pun dah siap hidang makan kat abah. Kami dia makan malam, kami pun tak ikut makan sekali. Merempek makan lagi, makan apa. Lepas tu mak pun cerita kat abah lah kejadian tadi pun kan. Jadi selepas je mak dengan abah bersembang apa, cerita pasal tu apa, abah pun pesan kat mak berhati-hati pun, sebab mak pun masih lagi dalam keadaan sakit. Selang 3 hari sebelum malam raya, malam tu kami buka puasa di rumah lah. Abah balik awal time tu, abang dia buat OT. Kan aku cerita kat apa yang abang aku dia buat kerja korek pasiak tu kan. Dia dengan Syukri dah biasalah lepas berdua. Time tu aku ikut abah ke depan. Time tu adik aku duduk yang teman mak aku kat dapur. Time tu mak dah masak apa kan. Aku pergi ke depan dengan abah. Pacak buluh. Alah biasalah pelita ni kan. Pacak pelita, buluh pelita depan rumah. Atau sampai ke atas. Lepas dia siap-siap, aku masuk dalam kabut, lari-lari basuh kaki apa. Satu keistimewaan, abah dia suka letak satu tempayan depan rumah dekat tangga. Sebelum masuk kena basuh kaki kan. Kalau rumah hampa masih ada lagi tempayan depan rumah, masih lagi guna adat rasam macam tu, hargai dan guna sampai bila-bila. Sebab budaya tu lah kita dah tak jumpa kat mana-mana. Jadi selepas je kami masuk, cuci kaki, masuk ke dapur, sampai ke dapur, mak tengah-tengah hidang, adik aku duduk kat sebelah mak lah. Adik pun penat time tu. Mak tengah-tengah hidang, abah duduk tengah potong ayam bakar ni, ikan bakar. Dah bakar lah rumah tu, mak bakar kan. Mak memang lah masak, itu je aku cakap. Mak memang masak. Selepas dah siap-siap, abah tengah cuci cabai, tunggu cabai, mak pun ambil lah hidangan yang abah lagi tadi kan. Hidang, tunggu. Selang beberapa minit lagi dah nak azan. Okay, bila nak masuk azan lah, duduk retuk mic kok tu, abah pun dah hidang, mak duduk dalam tu. Tengah abah duduk tunggu cabai tu, mak duduk kat situ, adik duduk sebelah situ, aku duduk sebelah adik. Mak terlompat, mak jerit, korang ajak mana ni tujuh belakang pungkuk aku dengan batang besi kan. Lantai tu yang mak duduk tu terangkat tu, kena cucuk dengan batang besi. Jadi abah tinggal tu, abah ambil parang lompi ke pintu tengah. Macam aku ceritakan apa, rumah aku ni macam beranda pertama, beranda kedua, ruang tamu kedua ni dia ada satu pemisah, macam aku bagi perenggan lah. Okey, dia pemisah tu ada satu pintu. Daripada pintu ni sampai ke ruang dapur. Ruang dapur pertama tu ada 2 bilik,
Lepas tu dekat depan bilik tu ada satu pintu tengah aku panggil situ. Tu pun ada lagi yang ruang aku tak cerita lagi, panjang. Memang rumah tu besar dan panjang, aku boleh cakap tu je. Jadi selepas je abah terdengar mak jerit tu je, abah ambil parang, abah pergi ke pintu tengah tu, terkejut terus ke bawah. Abah ternampak orang pegang besi duduk kat bawah, duduk 7 orang. Cucuk-cucuk batang besi kat bawah pungkok mak tu. Kat lantai pungkok mak duduk tu. Lepas tu kalih kat belah abah. Belah kanan betul lah, belah kanan tu. Dia nampak abah nampak sebelah je muka ni. Nampak sebelah ni kosong. Memang kosong terus, tak ada bentuk mata, tak ada bentuk dia kata terus. Macam tu aku cakap. Senang. Nak kata kosong tak nampak pula kan. Okey, bila nampak macam tu, abah terkejut, abah jerit Allahu Akbar, abah baling parang tu. Bila baling je, dia elok, mungkin elok tak habis kan. Dia terkena tangan. Terkena sini dia jerit, besi tu lepas time tu, parang jatuh sebelah dia. Dia lari masuk hutan, hilang dalam hutan tu, cuma bunyi orang langgar hutan lah, bro masuk hutan tu. Abah pergi kat situ bawa torchlight. Abah nampak situ bukan besi, satu batang bulu semambu. Abah terkejut sebab benda tu bunyi macam besi kan. Memang kerah aku tak tahu benda apa kan. Jadi abah ambil parang balik, abah tengok berkarat kan. Abah istighfar apa, abah bos relum masih balik dalam sarung kan. Lepas tu abah main atas. Lepas tu mak tanya kat abah, anak haram mana tu yang duk tojoh lantai pungkok aku duduk kan. Celaka. Mak maki apa kan. Patutlah 2-3 hari ni Buan dengan adik duk sebut-sebut punya sungguh. Lepas tu abah tanyalah, sebut apa? Baru kemarin dia pun ada sebut kat, kata berwangi lah apa benda apa kan. Lepas tu dia pun ternampak ada mata kat celah ni, wajah celaka ni pak. Mak cakap gitu kan. Lepas tu mak pun buka cerita lah pasal yang nampak rambut Pontianak masuk yang aku cerita tadi tu kan. Lepas tu abah cakap tak apa. Nanti dia panggil kawan kan. Satu kawan abah tu nama Pak Hassan tu, dengan satu lagi nama dia Damak. Kawan abah tu nama Damak tu. Nanti aku cerita. Okey, selepas je jadi kejadian tu apa, abah pun tak apalah, abah cakap tu kita makan dulu. Bila selesai makan, alhamdulillah kami pun duduk ke depan. Jadi abah cakap tak apalah kan, adik pergi tidur dulu. Selang tak berapa lama abang aku balik dengan keadaan bebal. Time tu dah pukul 9 lebih malam lah. Lepas tu abah bertanya, siapa yang duduk bebal? Tak tahu lah, celaka mana, tak tahu dia pegang basket tak mau bagi. Lepas tu abah tanya, nak ambil tak? Saya abang berjalin seluar kan. Seluar sangkut kat minyak pantai tadi kan. Lepas tu abang aku masuk, tukar seluar apa, masuk keluar balik. Tu abah aku ikut lah. Ambil torchlight pun kan, abah aku ikut. Bila dah sampai kat basikal abang aku tu, basikal abang aku tak jatuh, berdiri straight macam tu je. Macam orang tongkat, tapi tongkat naik tak, tongkat tak tutup. Lepas tu abang aku cakap kat abah aku lah, tengok tak basikal tu. Lepas tu abah aku pun istighfar, abah aku duduk tandu kan. Lepas tu abang aku cakap, tak apalah abah duduk ni di PMBM. Lepas tu abang aku pergi kat basikal tu. Lepas tu abang aku pun cakap kat basikal tu, kat benda hadu kat basikal tu lah, Han nak pergi basikal aku lah, aku nak pakai esok kerja ni. Lepas tu macam tajuk kot, dia lepas basikal tu basikal jatuh. Tahu pun, beli sendiri lah basikal, abang aku cakap tu kan. Sebab awal tu abang aku cerita, masa dia balik, dia balik ikut jalan besar dengan Syukri kan. Dia tak ikut badan bawah ni sebab nak dia bukit. Kalau mengayuh memang penat lah. Dia tak macam abah aku. Sebab abang aku time tu badan dia gemuk, besar daripada aku tau. Nak disingkatkan cerita, selepas dia hantar Syukri balik, dia pun balik lah ikut jalan belakang kan. Bila nak ikut jalan belakang tu, dia kena tempuh satu pokok jambu susu. Kalau hampa ada ingat video sebelum ni, aku ada cerita yang kes Syukri pun kena kat situ. Okey, selepas dia lepas je pokok jambu susu tu, sebelah kiri ni ada rumah 2 tingkat. Tempat game mengacau. Tu aku malah cerita pasal mereka ni. Lepas tu nampak je rumah 2 tingkat tu. Abang aku cakap dia terdengar bunyi macam orang duk berkelahi lah, atau macam bergaduh dalam rumah tu, bergaduh kan. Sebab situ dia ada rumah
anti. Lepas tu satu ada budak Cina muda lah duduk kat situ. Budak Cina muda tu suka kalau balik mabuk kan. Nah, dia balik dia kunci tak mana, dia tak boleh masuk rumah, dia pergi pecah pintu. Kadang-kadang polis ingat pencuri. Orang Depok kan. Lepas tu dia cakap dia bagi IC pada rumah dia kan. Lepas tu polis tu pun marah, dia kata dengar buat bunyi korang ingat pencuri pun kan. Sempat ke sekali kot dia masuk dalam balai pasal dia tertinggal IC dia tak mana apa, orang ingat dia pencuri kan. Depan tu bila abang aku dah sampai je depan rumah tu kan, rumah tu time tu pun dah kosong banyak biji lah. Sampai je depan tu kan, abang aku terasa basikal dia tu kayuh boleh tapi tak bergerak. Abang aku kayuh dia rasa ringan kan, kayuh musinya. Lepas tu abang aku tengok bawah, tayar mesin. Jadi abang aku turun, abang aku tengok tayar duk mesin ni. Dengan sekali pengayuh tu mesin kan. Lepas tu abang aku tengok kat atas, Han nak main bercakap aku lagi lah, bagi aku balik tu, sebelum aku ni minyak. Abang aku cakap tu tak, abang aku memang berani. Aku cakap abang aku memang berani. Jadi abang aku tinggal basikal kat situ. Dia balik, tu jumpa abah aku pergi ambil basikal tu. Dia pun ambil basikal, dah balik rumah. Bila dah sampai rumah apa, abang aku makan apa lah. Selang tak berapa lama tu, Syukri, Man Kucin, lepas tu ada beberapa kawan abang aku lah sampai kat rumah. Dia pun bagi salam apa, lepas tu dia pun nak jumpa abah aku lah. Hampa pun tahu yang abah aku ni suka sembang bab agama, bab usuluddin, bab syariat apa kan. Dia pun suka dengar macam tu sebab abah aku suka bercerita macam bab gitu, bab agama ni. Jadi dia pun suka dengar benda tu. Bila dah duduk kat beranda pertama, beranda yang aku cakap tadi aku duduk dengan adik aku. Duduk beranda tu, dia pun duduk sini kan. Duduk ramai-ramai. Abah aku, dia duduk dekat beranda yang pertama. Beranda kedua. Beranda kedua kan dia ada anak tangga satu, anak tangga dua, lepas tu beranda kan. Beranda pertama, lepas tu tangga sikit dah masuk ruang luar kan. Ruang laman lu rumah. Jadi dia pun duduk kat situ. Daripada celah beranda tu dia kosong, dia tak ada tutup. Kawan abang aku salah seorang tu nama Man Kucing tu, dia duduk berdepan dengan abah lah. Syukri sebelah sini, abang aku duduk sandar kat dinding lah. Dia dinding macam ni. Dinding macam ni. Okey, ni dah lantak beranda yang kedua abah duduk tu lah. Ni dinding, sini ada satu cermin. Cermin ni hampa boleh tengok ke dalam tau. Kalau buka boleh nampak lah ke dalam tempat aku duduk main dengan adik aku situ. Tapi tingkat tu tak pernah buka sebab TV ada kat situ. TV abang aku duduk main game tu. Sebelah sini kosong lah, boleh nampak jalan. Belakang sini nampak jalan dah. Okey, tengah Man duduk kat sini, abah aku duduk bercerita apa. Dia pun main time tu 7 orang lah. Aku dah tak ingat lah. Kawan abang aku ramai yang tak ingat. Dalam 7 orang yang aku ingat tu Syukri dengan Man tu je lah. Abang aku apa. Lepas tu tengah abah duk hurai beragama apa, Man pun mencelah. Dia cakap, Pak Long, nak tanya sikit boleh tak? Man tanya aku tu kan. Buat Man tanya apa? Pak Long, dekat rumah ni ada berapa orang? Abah cakap kat Man kan, siapa je hampa? Apa tu? Adik diorang tu. Lepas tu maklum hang, siapa je? Kalau depa je, mata siapa kat celah beranda ni? Abah dengar macam tu, abang aku dengar macam tu, semua lompat turun ni. Semua lompat turun. Time tu je terdengar bunyi orang langgar benda macam basikal papan bawah rumah tu kan. Sebab rumah yang abah jual dulu, papan dia ada dekat bawah rumah tu. Okey, dia dengar lari bertuh langgar sampai ke sana. Lepas tu kawan abang aku ada lain pergi ke sini bawah beranda kedua abah tu, suluh tak nampak apa kan. Lepas tu ada yang pergi main sebelah sini, pergi sampai ke tangga kedua, tangga tengah lah. Sampai ke tangga tengah, abang aku Man dengan Syukri sampai situ suluh tentu abah pergi naik atas lah tengok aku pun kan. Jaga dalam tu. Bila sampai situ suluh abang aku nampak apa tau yang kawan-kawan ada. Nampak orang macam yang aku cerita awal tadi, abah nampak muka separuh. Tapi hal ni lagi ekstrim lah. Dia ambil pisau toreh tang ni. Toreh. Dengan pakai pakaian warna kuning macam baju kelawang tu.
Lepas tu seluar macam seluar senting, seluar silat warna hitam tu. Yang lebih mengejutkan, dia halimunan. Yang tak mengejutkan dia tu, halimunan separuh. Separuh lah ni, separuh Semua separuh ni. Separuh sampai ke belakang. Sampai ke bawah, ke belakang pula. Kaki sebelah, tangan sebelah, separuh. Memang nampak tembusan lah, tembusan. Jadi bila nampak itu, abang dengan Man, abang aku lah, dengan Man tengok pakai orang tengok. Lepas tu yang Sukri pun tengok kat depa sekali dulu. Nampak aku nampak apa? Abang aku dengan Man ngeruk. Jadi kawan abang aku yang Man tu, dia ambil batu, dia tak tahu dia kutip kat mana, dia ambil, dia balin terus. Kena dekat sebelah kosong ni. Tembus pergi terlepas. Kalau hampa ada jasad kat situ, macam kita kata jisim jasad lah kan, ada jasad, mesti jatuh dah kena badan orang, mesti jerit dah tembus kan. Lepas tu benda tu lari. Jadi jadi Syukri dengan abang aku ni digan sampai dekat satu pokok besar. Sampai kat situ dia menghilang. Abang aku dengan Syukri berpandangan. Okeylah, aku rasa sampai sini dulu kot cerita aku. Nanti aku akan sambung lagi dekat part 2 insya-Allah. Sebab cerita ni memang takkan habis lah aku cerita, sebab dia memang berkait di sini bermulanya kejadian yang semakin teruk. Itu aku boleh cakap. Okeylah, terima kasih kat hampa sebab hampa tengok cerita aku daripada awal sampai habis. Dan aku ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab hampa terus support aku, dan jangan lupalah share dengan kawan-kawan. Okeylah, terima kasih sangat-sangat sebab hampa sudi tengok cerita aku. Dan jangan lupa tekan subscribe dan tombol loceng. Sekiranya video aku menarik, jangan lupa share dengan kawan-kawan. Assalamualaikum.